مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. قال معلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, semalam kita dah tahu berapa start mula untuk kita keluarkan zakat tanaman ataupun zakat buah-buahan. Tanaman yang macam mana kita dah tahu. Bukan semua tanaman yang perlu dikeluarkan zakat. Yang wajib keluar zakat hanyalah jenis tanaman yang menjadi makanan asas bagi manusia. Faham? Ingat kan masa syarat zakat dulu, makanan yang memberikan energi kepada tubuh badan. Lebih jelas lagi, itu makanan yang menjadi makanan asas bagi satu tempat tu. Kita di Asia, Malaysia ni, kita makan beras. Ke ada orang yang makan selain beras sebagai makanan asas dia? Diet macam mana pun dia makan beras. Makan nasi bukan makan beras, makan nasi. Makanan-makanan yang macam tu lah yang perlu kita keluarkan zakat. Makan macam saya pernah jumpa satu tempat tu, dia makan jagung. Nasi dia tu nasi jagung, ayam dengan jagung. Tapi bukan jagung yang macam kita makan dekat apa, yang restoran itu yang ada apa ni, lamb chop atau ada jagung. Bukan macam tu. Tu dia bukan makanan asas. Tu dia buat sedap-sedap gigi je. Kalau jagung yang buat makan, siapa pernah tengok dia akan jemur jagung tu. Macam dia jemur padi. Jemur. Lepas tu, itulah makanan asas dia. So jagung dia itulah yang kena zakat. Kenapa Tehar macam tu? Kat Kelantan ada orang makan jagung ke? Tak ada kan? Siapa pernah rasa, saya pergi sana, terpaksalah berapa hari duduk sana makan tu. Tu apa nama dia, kita masa tu pengalaman berdakwah. Pergi kampung-kampung, masuk kampung orang asli semua. Jumpa untuk ajak orang pergi masjid. Tu je. Ni ajak orang pergi masjid. Salah ke? Tak salah kan? So buah-buah yang wajib zakat ada dua je. Kurma dengan apa? Anggur. Anggur kering. Kismis lah. Kemudian semalam kita dah tahu dah berapa ukuran dia, 5 wasak. Cukupnya 5 wasak, maka baru dikira wajib zakat daripada hasil tuaian dia. Tuaian bahasa. Hasil tuai dia. Bukan keluar zakat daripada 5 wasak. Contoh 720 gram daripada 10% daripada 720 gram. Dia punya tuai dia beribu-ribu ton. So berapa zakat yang perlu dikeluarkan? Wa fiha ay zuru wa thimar in sukiyat bima isama wa huwa al-matar wa nahuhu kasalji al-ushru. Pertama sekali, bila kita dah sampai 5 wasak, dah cukup. Semalam kita kira 720 gram. Lebih. Hasil tuai kita tu lebih daripada 720 gram. Berapa yang perlu kita zakat? So kita kena tengok macam mana wujudnya tanaman itu. Kalau dia jenis tanaman yang disiram, boleh jumpa dah bahasa dia. Disiram. Dia disiram, sukiyat, disiram oleh ma'is sama, air langit. Apakah itu air langit? Baik air hujan, ataupun salji, ataupun air embun. Yang penting jangan air mata, sebab dia bukan air langit. So, daripada air yang itu, maka wajib al-ushru 1/10 daripada hasil tuai. Tengok kalau dia tuai dia 10 ton, 10% daripada 10 ton. Tan ke ton? Tan
1000 kilo. Ataupun dia pakai air air mata air. Air mata air. Lepas tu dia buat jalan. Ataupun dengan dia tahan sungai. Pernah jumpa orang tahan sungai? Tak pernah. Kincir air? Kincir air kan. Kalau siapa duduk kampung, dia ada gambaran. Kincir air, dia akan buat kincir air tu, air lalu, dia akan turun, lalu ikut buluh tu, pergi dekat dia punya sawah. Kan? Ifan pernah pergi tempat macam tu? Tak pernah pergilah, tengok. Tu 1/10 daripada hasil tuai. Kemudian ada lagi wa in sukiyat bidaulab. Kalau dia siram dengan mesin, baik mesin itu water pump ke, ataupun mesin, ikutlah mesin macam mana pun, maka zakat yang perlu dia keluarkan adalah nisful ush, setengah daripada 1/10. Berapa setengah daripada 1/10? 5%. Ataupun yang kena 5% juga, dia siram dengan nadlah. Nun dha binadhin. Nadh, bukan nadrah. Nadrah lain. Kalau nadrah ni tempat air. Sungai, dia ambil air dari sungai ataupun daripada telaga, tapi dia guna benda lain. Dia guna haiwan. Ataupun dia guna apa nama dia? Haiwan lah, unta ke lembu ke. Dia ada kos untuk dia siram air tu, dia pakai kos. Sebab tu dia kena sikit, 5%. Setengah daripada 1/10. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa fi masukiya bima isama'i wad daulab masalan sawa'un. Kalau dia siram dengan air hujan, tetapi dia pakai daulab, dia pakai haiwan, dengan persen yang sama. Mungkin persen yang sama tu hari yang sama, kan? Ataupun dia pakai air hujan 2 hari, pakai daulab 2 hari. Sama. Dia 15 hari, tak boleh kira 15 hari. Dia kira, contohlah, untuk dia tuai tu sebulan. Padi tak ada sebulan. Setahun 2 kali. Ada satu tempat setahun 3 kali. Kalau dekat Kedah berapa kali? Haida, tuai padi berapa kali setahun? 2 kan. Dia cantik sikit 2. Ada kalau dekat tempat saya belajar, ada sampai 3 kali. Jadi beras dia tak berapa cantik. So daripada 6 bulan tu, 3 bulan dia pakai daulab, 3 bulan dia pakai air hujan. Sama persen dia tu sama. Maka berapa wajib yang dia keluarkan adalah salah satu arba'il ushri, 3/4 daripada 1/10. Berapa 3/4 daripada 1/10? Lagi banyaklah daripada yang 5% tadi tu. So berapa persen? 7.5. 3/4 daripada 1/10. 1/10 tu 10%. 3/4, 3 suku. 3 suku daripada 10%. Kalau yang pakai daulab saja tadi, dia pakai haiwan saja tadi, dia pakai mesin tadi, separuh daripada 1/10. 2/4 daripada 1/10 ni 3/4 daripada 10, lagi banyak. Sebab dia
ada dia pakai air hujan, ada dia pakai daun lap. Dia pakai mesin. Kalau pakai air hujan saja 10%. Kalau pakai mesin saja 5%. Kalau pakai dua-dua sama. Sama-sama dua-dua dia pakai. So 3/4 daripada 1/10. Dalam kitab ditulis salah satu arba'il ushri, 3/4 dari 1/10. 3/4 daripada 10%. Ada yang nak tanya? Kalau dah ada dia tanam sawit 1,000 ekar, kena zakat tak ni? Anggur ke geleng? Seribu ekar sawit, tanaman buah-buahan tak wajib tak wajib zakat kalau ikut pada zakat tanaman. Dia kena wajib zakat. Tengoklah sawit dia tu dia buat apa, dia buat perdagangan, masuk dekat zakat tijarah. Ataupun dia masuk dalam zakat mal, zakat harta. Dan tak boleh kata saya ada sawit 1,000 ekar, so saya tak perlulah zakat sebab ustaz kata untuk makanan yang memberi energi saja. Sawit tak beri energi, so tak kena zakat. Macam tu je. Jangan putar balik fakta je. Ada yang nak tanya? Tak ada? Ustaz. Apa tu? Amy. Maknanya kalau sawit tu kita kira zakat pendapatan ke macam mana Ustaz? Tengok. Dia kalau tu dia buat bisnes, masuk zakat pendapatan. Zakat tijarah, perdagangan. Tengok niat dia tu apa. Tumbuh kalau tanam. Dia tanam tu untuk pendapatan dia lah. Untuk pendapatan dia maknanya kita masuk dalam zakat pendapatan lah. Maksudnya macam nanti kira ikut zakat pendapatan. Berapa start kena zakat. Nanti kira semua. Kalau masuk kat situ dikira semua. Nanti income tax yang kira. Berapa tolak cukai ni semua. Baru keluar hasil dia. Keluar bersih dia tu berapa. Barulah dia kena bayar zakat daripada yang itu. Terima kasih Ustaz. Ada lagi nak tanya? Tak ada? Rafif tak ada Irfan tak ada? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.